Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia kepada semua peserta program hari ini. Diharap semua peserta dalam keadaan baik-baik saja. Program ini diadakan sempena Minggu Sains Negara 2022 di bawah khas untuk anda dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Sambutan MSN 2022 telah bermula pada bulan April dan akan berlangsung sehingga bulan Oktober 2022. Untuk bulan Ogos, temanya ialah kejuruteraan untuk impact. MIMOS Berhad dan Meranti menerjui program-program yang berasaskan kejuruteraan untuk bulan Ogos ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pelbagai aktiviti disusun berapi untuk anda semua. Jangan lupa untuk melayari laman web minggusainsnegara.com untuk maklumat terkini. Baiklah, untuk hari ini, saya ingin menjemput Dr. Nordin Ramli, Ketua Penyelidik di MIMOS. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan Dr. Nordin dengan bio ringkas berkenaan kepakaran Dr. Nordin. Dr. Nordin bin Ramli adalah penerima anugerah Top Research Malaysia ataupun Top Research Scientist Malaysia pada tahun 2018 dan anugerah Young Scientist Network di dalam tahun 2014. Beliau telah berkecimpung dalam bidang kejuruteraan dalam ICT lebih 24 tahun dan hampir separuh daripadanya beliau menumpukan kepada penyelidikan dan pembangunan R&D bagi membangunkan teknologi yang memberikan impak kepada masyarakat. Hasil dari aktiviti ini, beliau telah memfailkan paten sebanyak 30 dan menerbitkan hampir 100 penerbitan jurnal dan kertas kerja persidangan. Sekarang, beliau adalah Ketua Penyelidik bagi MIMOS Berhad, bertanggungjawab menguruskan projek-projek penyelidikan dan pembangunan R&D bagi MIMOS. Dr. Nordin telah memperolehi ijazah sarjana muda kejuruteraan di dalam bidang kejuruteraan electrical dari Kyoto University, Jepun dan memperolehi sarjana dan PhD di dalam bidang kejuruteraan elektronik dari The University of Electrocommunication, Japan pada tahun 2008 dan 2005 dan 2008. Dengan itu, persilakan Dr. Nordin. Silakan Dr. Nordin. Terima kasih Cik Lauren atas pengenalan diri saya sekejap sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memperbentangkan sedikit mengenai tajuk pembangunan R&D berdasarkan kejuruteraan di Malaysia. Saya adalah Nordin Ramli daripada MIMOS. Saya amat berbesar hati dapat untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga apa yang kami dijalankan di MIMOS di dalam bidang kejuruteraan berdasarkan kepada penyelidikan dan pembangunan R&D yang dijalankan di MIMOS untuk memberi impak kepada masyarakat dan juga ekonomi nasional secara amnya. Okay, ini adalah kandungan perbentangan saya. Saya akan mulakan dengan memberikan sedikit latar belakang kepada tajuk ini. Dan kita akan memfokuskan kepada pembangunan R&D berdasarkan kejuruteraan Malaysia. Kita akan melihat bagaimana kepentingan penyelidikan dan juga pembangunan itu R&D yang berdasarkan kepada kejuruteraan terhadap Malaysia. Dan seterusnya saya akan memberikan perkongsian mengenai beberapa projek berdasarkan kejuruteraan yang dijalankan oleh pihak kami di MIMOS. Dan akhir sekali saya akan menutup dengan memberi sedikit konklusi daripada dapatan ataupun daripada perkongsian ini. Untuk perbentangan seterusnya saya akan menggunakan bahasa Malaysia secara amnya dan juga campur sedikit sebanyak mengenai English sekiranya ada menggunakan terma-terma tertentu yang tidak dapat diterjemahkan secara
terus ke bahasa Malaysia. Sebelum kita pergi lanjut, saya adalah daripada MIMOS. MIMOS adalah seperti mana yang sedia maklum adalah sebuah pusat penyelidikan dan pembangunan teknologi gunaan termaju di Malaysia. MIMOS merupakan sebuah agensi strategik di bawah Kementerian Kewangan Malaysia dan beroperasi di bawah seliaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Malaysia kerana bidang yang dilakukan adalah berdasarkan kepada sains dan teknologi. MIMOS secara amnya menyumbang kepada kenaikan ranking daya saing ekonomi Malaysia di peringkat global. Dilakukan melalui pembangunan peluang di dalam sektor berkepentingan yang diberikan kepada usahawan di sektor swasta dan juga kerajaan, sama ada syarikat kecil ataupun syarikat besar, yang dilakukan melalui perkongsian platform produk dan juga solusi teknologi yang telah dibangunkan dan dipatenkan untuk kegunaan sektor usahawan ini. Secara amnya MIMOS adalah merujuk kepada sebuah pusat rujukan untuk desain dan juga intellectual property, teknologi, produk dan solusi, dan juga kami menyediakan shared research facility R&D guna sama untuk pemain industri dan juga ahli akademik menggunakannya. Secara amnya apa yang boleh diberikan servis ataupun perkhidmatan daripada MIMOS adalah dari segi pertama adalah intellectual property dan juga platform teknologi. Kita dapati kita ada beberapa sektor khas seperti dalam ICT, blockchain, IoT, artificial intelligence, big data, machine learning. Secara amnya semua aplikasi menggunakan data. Keduanya semiconductor, integrated circuit, wafer fabrication technologies. Dan yang ketiga microelectronic system seperti di bidang fotonik, bidang wireless, IoT, sensor dan robotik. Dan MIMOS juga membangunkan produk dan solusi yang kita terbitkan daripada pembangunan teknologi yang kita dapati dari sektor pertama tadi untuk kegunaan sektor-sektor tertentu, contohnya intelligent manufacturing, machine vision, AI, machine learning solution, ICT solutions, maksudnya solusi ICT dalam big data, artificial intelligence, machine learning, blockchain, microchip, sensors dan renewable energy, electrical, autonomous mobility dan juga beberapa produk yang berkaitan. Dan yang akhir sekali MIMOS sebagai pusat rujukan ini juga memberikan perkhidmatan kepada gunasama kepada pihak di luar sana, sama ada pihak akademik ataupun industri dari segi penggunaan alat-alat canggih untuk seperti 5G AI Center, Semiconductor Technology Reference Center, shared EDA tool, failure analysis, quality service, product development, prototyping, dan juga MIMOS menjalankan latihan talent development di dalam bidang-bidang teknologi moden dan juga skill-skill yang ataupun apa yang diperlukan di masa hadapan. Okey. Memulakan topik kita pada hari ini, kita bercakap mengenai bidang penyelidikan dan juga pembangunan R&D. Pembangunan R&D dalam negara adalah amat penting. Ya. Kita tidak dapat nafikan Malaysia adalah sebuah negara yang bergantung terus kepada sektor perkilangan dan juga perkhidmatan berdasarkan daripada sektor-sektor perkilangan ini. Dan impaknya juga bukan sahaja di bidang perkilangan tetapi menjadi impak terus kepada sektor hiliran di dalam bidang-bidang lain dan sebagainya. Kita melihat kepada secara penduduk bumi ya, akan mencecah hampir 9.8 bilion pada tahun 2050 dan ini akan menyebabkan permintaan yang berterusan dari segi makanan, infrastruktur dan juga penggunaan tenaga yang lebih mampan bagi menampung pertambahan penduduk dunia yang agak tinggi pada tahun masa hadapan.
Pada masa yang sama juga kita diberi cabaran iaitu perubahan cuaca kepada ekosistem supply chain yang menyebabkan ya setengah-setengah bahan mentah itu menjadi sangat kecil dan juga keperluannya hanya tertumpu di satu kawasan ataupun tempat. Secara amnya di masa hadapan kita memerlukan makanan tanah dan penggunaan laut yang lebih mampan, iaitu hampir 72%. Ya. Dan kita memerlukan juga infrastruktur dan pembangunan yang lebih uh, lestari kepada alam sekitar. Dan kita juga perlu berubah daripada fossil based fuel kepada tenaga yang lebih mampan dan juga lebih memberi faedah kepada manusia. Secara amnya apa yang kita ada hari ini di dalam ekosistem kita secara amnya akan akan melalui satu perubahan ataupun pengurangan di masa hadapan dan telah didasarkan The Future in 2030 didapati 29% daripada apa yang ada sektor ekonomi hari ini akan mengalami perubahan hasil daripada pertapahan penduduk manusia dan juga perubahan cuaca. Dari segi sektor perkilangan tidak dinafikan seperti mana saya nyatakan tadi memberikan impak terus kepada ekonomi Malaysia. Ini adalah data daripada Kementerian MITI ya didasarkan kepada MITI didapati di tahun RMK 10 sebanyak 4.8% pertambahan ekonomi telah dijana melalui sektor perkilangan ini dan di RMK 11 iaitu daripada 2015 hingga 2020 sebanyak 5.1% peningkatan ekonomi kepada negara kita. So secara keseluruhannya sektor perkilangan amat penting kepada negara ini dapat memberikan peluang pekerjaan dan juga memberikan bisnes kepada syarikat SME dan juga industri besar large firm. Okay. Dan seperti mana kita sedia maklum kita adalah kebanyakan ketergantungan kepada pekerja mahir, para mahir dan juga kurang mahir yang kebanyakan datang daripada luar negara. Dan ini amat kita dapati 26% adalah kita bergantung kepada sektor daripada foreign labor ataupun daripada luar dan hanya 74%. Kita terus untuk memastikan kesinambungan perkembangan ataupun sumbangan sektor ini kepada ekonomi negara, kita perlu melahirkan lagi banyak pekerja yang mahir dan juga setara mahir daripada kalangan masyarakat Malaysia. Ya. Pada masa yang sama kita akui sektor perkilangan dan juga sektor hiliran yang berkaitan dengan perkilangan ini memberi impak secara terus. Pada masa yang sama kita tidak boleh nafikan perubahan yang berlaku di seluruh negara termasuk juga di dalam negara sama ada perkara yang kita boleh kawal ataupun tidak kawal. Di sini dinyatakan hanya ada 10 megatrend ataupun perkara yang akan memberi impak kepada sektor industri utama sepenuhnya sama ada ia berubah dari segi cara melakukan ataupun cara pengeluarannya. Secara amnya kita boleh melihat di mana saya nyatakan tadi perubahan penduduk akan bertambah lebih ber 10 bilion dalam 2050 dan ini memerlukan banyak impak dari segi permintaan, dari segi makanan, dari segi tenaga dan sebagainya. Kedua adalah dari segi urbanisasi, penghijrahan manusia daripada luar bandar ke bandar ini menyebabkan ekosistem bandar menjadi lebih kompleks dan bandar secara amnya perlu menyediakan pekerjaan dan juga infrastruktur yang baik untuk mereka. Ketiga, agriculture ataupun pertanian teknologi. Pertanian hari ini adalah berdasarkan konvensional dan kita dapati lama dan kelamaan petani-petani juga sudah mula sedar tentang kepentingan pertanian
kepentingan teknologi dalam pertanian, dan kita lihat, kita dapati banyak petani sudah mengadaptasi drone untuk proses penyemburan racun dan sebagainya. Dan ketiga, dari segi perubahan society itu sendiri, yang kalau dahulu kita lebih kepada kekeluargaan, pada hari ini kita dapati kita lebih kepada personalization ataupun lebih kepada keutamaan bagaimana kita boleh memberi khidmat ataupun support kepada diri sendiri. Okay? Dan kelima adalah mengenai yang saya nyatakan tadi, iaitu perubahan cuaca. Keenam adalah global trade. Ya, kita dapati kebanyakan barang di Malaysia ini banyaknya datang secara amnya secara mentah, ya, kita import pada luar negara, seperti daripada negara China dan juga Europe dan juga daripada negara-negara Afrika dan sebagainya. Kita dapati juga pembaruan ataupun advancement dari segi bidang bioteknologi ini dapat memberikan satu impak, satu sumbangan baru daripada bidang teknologi, integrated value chain, international regulation dan sophistication. So itu adalah 10 bidang yang kita dapati akan memberi impak kepada cara hidup kita, ekosistem perniagaan, ekosistem perkilangan, servis dan sebagainya. Secara amnya ekosistem ini adalah yang ada yang kita dapat kawal dan tidak kita kawal. Ini secara amnya memberi impak kita dari segi bagaimana kita boleh mengadaptasi teknologi ataupun perkara-perkara berikut. How we are going to consume those. Okay, then where we will source contohnya teknologi itu. Kita dapati banyak-banyak teknologi sekarang datangnya daripada negara China kerana labor cost yang lebih rendah. Kita dapati juga certain produk yang datang daripada luar negara dan dalam negara. Mungkin di dalam negara pun ada, tetapi pada harga yang lebih tinggi, dan menyebabkan kita perlu mengendalikannya lebih teratur supaya memberi kekuatan atau impak yang maksimal kepada masyarakat dan juga ekonomi. Dan terakhir sekali adalah berdasarkan daripada ekosistem, daripada 10 perkara tadi akan menyebabkan kita perlu melakukan secara amnya perniagaan kita secara lebih tertumpu pada strategik yang lebih mesra kepada kerajaan, mesra kepada negara kita, dan kita perlu untuk melihat perkara ini lebih jelas, lebih tumpukan lagi supaya beri impak yang lebih kepada Malaysia pada masa short term dan juga long term. Okey, seterusnya saya akan berubah kepada melihat kepada pembangunan sektor R&D berdasarkan kejuruteraan Malaysia. Seperti mana saya nyatakan tadi, sektor perkilangan memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan ekonomi negara Malaysia sejak pada tahun 60-an lagi hinggalah hari ini. Tidak dinafikan. Ya. Dan kemajuan dalam pendidikan dan pembangunan ini yang jitu ini merupakan salah satu faktor yang dapat memajukan ekonomi negara kita. R&D memainkan peranan yang penting dalam kejayaan jangka panjang negara dan seterusnya menterjemahkan kepada pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kita dapati pada dahulu kita menggunakan kereta dan kita bawa import daripada luar negara. Hari ini kita bangga dengan apa yang ada di Malaysia. Kita ada beberapa syarikat kendaraan otomotif negara kita seperti Proton, Prodon. Kita juga dapati R&D penting untuk kesihatan negara. Ini secara amnya investment yang kita lakukan R&D bukan sahaja memberi impak jangka pendek kepada sektor itu, tapi memberi impak yang lebih panjang kepada masyarakat, ya, dari segi pengeluar syarikat-syarikat kecil yang dapat yang berturut sama dapat mengeluarkan contohnya bahagian-bahagian tertentu untuk kegunaan di dalam, contohnya dalam bidang otomotif dan sebagainya. Dan ini akan mewujudkan nilai dan membolehkan negara kita terus berdaya saing yang maju setara dengan negara-negara maju yang lain di dunia.
Pembangunan R&D sangat penting kepada negara. Secara amnya kita ada 3 perkara yang kita boleh katakan penting R&D kepada negara. Pertama adalah meningkatkan produktiviti dan juga mewujudkan tenaga manusia yang berkemampuan. Kita dapati sekarang sektor kita uh, hanya dapat, masyarakat kita hanya dapat memberi sumbangan 70% kepada masyarakat kita dalam bidang perkilangan di Malaysia. Tapi 70% lagi kita bergantung terus kepada tenaga luar, dan harapnya dari segi proses ini, data ini dapat dikurangkan lagi dengan menambah tenaga kerja yang lebih mahir daripada Malaysia pada masa hadapan. Kedua adalah kepentingan R&D adalah dapat mewujudkan pengetahuan baru, teknik, teknologi yang boleh membantu pembangunan ekonomi negara. Dan yang ketiga, membantu mewujudkan persekitaran ekonomi yang lebih kukuh dan mampan. Kenapa kita perlukan R&D? Seperti saya nyatakan tadi, R&D ini bukan sahaja memberi impak kepada sektor itu. Tentu dia memberi pemangkin kepada proses inovasi itu sendiri. Dan dia memberi impak kepada sektor-sektor hiliran yang pelaburan bagi menghasilkan produk baru dan proses dan perkhidmatan. Dan yang ketiga, membolehkan negara kita berdaya saing dengan negara-negara lain secara kita dapati negara-negara sekeliling kita, Thailand, Singapura sangat menumpukan pada sektor penyelidikan dan juga pembangunan R&D dalam sektor-sektor tertentu, kerana mereka sudah melihat sumbangan daripada sektor ini amat besar kepada negara mereka, dan tidak dinafikan kita juga di Malaysia lihat perkara ini sangat penting, dan seterusnya kita perlu memberikan fokus yang lebih untuk memberi impak yang maksimal di masa akan datang. Ini adalah sedikit data yang menunjukkan penggunaan pembangunan R&D yang berdasarkan kejuruteraan kepada sektor secara amnya kepada Malaysia. Data daripada MAIDA kita dapati secara amnya pembangun sektor perkilangan dan juga servis memberi kita lihat dapati pelaburan daripada luar negara dan dalam negara bertambah setiap kuarter ataupun setiap 4 bulan. Dan kita dapati dalam tahun 2020 kita dapati sektor perkilangan sama ada di sektor domestik ataupun asing, kita dapati 62% pelaburan datang dari luar negara, dan ini boleh menghasilkan hampir 91.3 bilion dari segi pelaburan dan memberi peluang pekerjaan kepada 80,000 peluang pekerjaan. Pada masa yang sama juga perkhidmatan memberikan pelaburan yang sama dari perkhidmatan kebanyakan daripada dalam negara 90% dan daripada luar negara dari 9.7% sahaja. So kita berdasarkan data ini kita sebenarnya bergerak di aliran yang betul. Kita dapati kita bergantung terus daripada pelaburan luar negara dalam sektor perkilangan, dan harapnya kita dapat memberi insentif tertentu kepada syarikat dalaman negara untuk berkecimpung lebih supaya memberikan balance, balancing act kat sini, di sini supaya boleh memberi impak yang lebih tinggi dan dapat melahirkan syarikat-syarikat Malaysia yang boleh juga menyumbang kepada ekonomi negara kita. Sasaran tahun 2020 kita dapati daripada perkilangan itu, sektor perkilangan itu tidak dinafikan kita akan bergerak maju ke hadapan. Berdasarkan daripada data daripada Malaysian Productivity Corporation, sasaran pada tahun 2020 adalah kita ingin menyumbangkan meningkatkan sumbangan daripada sektor perkilangan daripada 254 bilion kepada 392 bilion. Dari segi inovasi juga kita perlu meningkatkan kapasiti inovasi kita di peringkat global. Pada masa sekarang kita adalah di ranking 35. Kita berdasarkan inisiatif dan juga insentif yang dilakukan, kita harap kita akan tergolong dalam 30 negara terbaik dunia di dalam inovasi. Inovasi negara perlu melihat kepada bidang-bidang strategik, ya, untuk bergerak hadapan. Kita tidak boleh fokus semua perkara
Untuk kita lebih maju ke hadapan, kita perlu melihat bidang-bidang tertentu yang boleh memberi impak yang maksimal. Secara amnya ada 5 perkara yang kita boleh nyatakan di sini, iaitu meningkatkan kompleksiti ekonomi, pembangunan produk dan perkhidmatan yang canggih, dan juga penyelidikan dan pembangunan tempatan yang tinggi dan berinovasi. Kedua adalah mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, menggunakan tenaga kemahiran tinggi dan pendapatan tinggi untuk produk tempatan. Dan yang ketiga adalah meluaskan hubungan dalam negeri, ini dengan menggunakan meningkatkan capaian internet di domestik, dan ini akan melahirkan banyak-banyak syarikat baru yang akan memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Meningkatkan keluasan dan kedalaman rantai yang berkalan dan negeri. Supply chain internally within our country also very important. Keempat, dalam membangun kelompok baru dalam sedia ada, pembangunan sektor produktiviti tinggi, high tech low touch yang dinyatakan kebanyakan oleh MOSTI, kita akan cuba fokuskan kepada sektor-sektor yang impaknya tinggi tetapi dapatinya dengan mudah, seperti penggunaan payment system di dalam sektor-sektor tertentu akan memudah cara dari segi petani untuk memasarkan barang mereka. Syarikat-syarikat kecil memudah untuk memasarkan barang mereka sekiranya menggunakan payment system yang sudah teratur. Pembangunan produk dan perkhidmatan baru dalam negara. Dan kelima adalah meningkatkan rangkuman kawasan dan komuniti. Kita bergerak ke hadapan dan kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang minoriti ataupun tertentu ketinggalan belakang. Kita perlulah bergerak bersama. Ini adalah dua sektor yang dikatakan dua strategi pendekatan sedia ada, low hanging fruits, dan juga strategi pendekatan masa depan long term. Kita dapati sektor jentera, elektronik dan bahan kimia dan sektor-sektor yang boleh kita fokuskan untuk bergerak hadapan di dalam penyelidikan R&D ini. Kerana dia memberi impak yang untuk jangka masa yang pendek dan juga masa yang panjang. Dan proses R&D negara kita sebenarnya bukan dilakukan begitu saja. Dia berdasarkan kepada polisi-polisi yang telah dibangunkan sedia ada. Di sini adalah kita melihat beberapa rangkuman agenda polisi-polisi peringkat nasional, peringkat kementerian lain dan juga peringkat kami di peringkat MOSTI. Contohnya ada beberapa polisi seperti SHAP, Wawasan Kebersamaan 2030, RMK 12, Dasar Sains Teknologi dan Inovasi dan seterusnya. Dan ini polisi-polisi ini sangat penting ya supaya dapat memberi alah tuju kepada pembangunan teknologi R&D negara kita. Dan ini secara amnya akan memberi kita fokus untuk menambah baik plan kita dan semasa ke semasa dapat meningkatkan bukan saja menggunakan teknologi tetapi menghasilkan teknologi yang lebih baik untuk kegunaan tempatan dan juga boleh dibawa ke luar negara. Seperti mana yang kita sedia maklum, polisi-polisi ini tidak dapat diketengahkan tanpa pembangunan ataupun strategi yang mampan dari segi konsep R&D-nya. Tentu kita memerlukan tenaga kerja yang mahir dan juga separa mahir untuk sama-sama berkecimpung dalam bidang ini. Dan secara tidak langsung juga kita bergantung kepada foreign direct investment untuk membawa teknologi luar ke negara kita dan membolehkan masyarakat kita, pekerja-pekerja kita belajar dan juga mengadaptasi teknologi itu dengan cepat. So ini adalah salah satu lagi untuk memudahkan, untuk meningkatkan teknologi ini, maksudnya penyelidikan ya, R&D ini dapat dilakukan dengan cepat dan segera sekiranya kita memfokuskan kepada pelaburan luar negara daripada luar ke dalam negara kita. Kita dapati banyak pelaburan daripada sama ada dari Amerika ataupun daripada Europe ke Asia. Kita dapati di negara Asia seperti Thailand, Malaysia dan Singapura adalah negara-negara penerima pelaburan ini. Dan kita secara amnya
pelaburan daripada negara maju, ini akan membawa sekali teknologi dan ini akan memberi impak yang besar kepada negara kita. So, itu dalam melihat secara amnya kejuruteraan R&D ataupun impak kepada Malaysia. Bagaimana pula dengan teknologi masa hadapan yang kita ada di Malaysia? Kerajaan Malaysia melalui Akademi Sains Malaysia telah mengenapasti 10 bidang sosioekonomi yang berkepentingan nasional. Dan kita dapati kebanyakannya merujuk kepada penggunaan teknologi. Kita dapati yang di atas ini ada 10, tenaga, business, financial services, culture, art, tourism, medical and healthcare, smart technology system, smart city and transportation, water, food, culture, forestry, education and environment. So 10 bidang ini adalah bidang sosioekonomi utama negara yang memberi impak yang tinggi. Dan di dalam 10 bidang utama ini, kita dapati beberapa teknologi sub-teknologi yang boleh diketengahkan, difokuskan oleh syarikat-syarikat SME kita ataupun akademik di universiti sama-sama untuk menggerakkan teknologi-teknologi ini. Daripada kajian kita dapati daripada sektor contohnya dari segi agriculture, kita mengadaptasi teknologi. Sektor utama negara memainkan peranan utama untuk aplikasi teknologi kejuruteraan moden, terutamanya syarikat berskala besar. Kita dapati sektor-sektor itu sudah menggunakan data sebagai sumber untuk melakukan decision, ya. Ini data-data ini boleh didapati melalui robot, sensor, cloud computing dan blockchain dan sebagainya. Daripada 10 bidang keutamaan tadi, kita telah Akademi Sains Malaysia melalui penerbitannya telah mengenapati 10 bidang sains teknologi yang perlu difokuskan oleh kita. Yang pertama adalah pembangunan rangkuman 5G, 6G. Yang ini adalah lebih kepada connectivity wireless. Kedua adalah sensor teknologi, iaitu untuk tertentu seperti membaca data daripada suhu, membaca data daripada alam sekitar, contohnya membaca data daripada tanah untuk mengenapati kadar kelembapan tanah dan sebagainya menggunakan sensor teknologi. 4D, 4D, 5D printing, advanced material, advanced intelligence, cyber security, augmented reality, blockchain, neurotechnology dan sebagainya. So ini ada 10 bidang sains dan teknologi yang dikenapasti memberi impak yang tinggi. Okay. Dan ini adalah yang kita nyatakan tadi 10 sektor ekonomi yang kita dapati tenaga yang amat penting. Kita tidak boleh lagi bergantung pada tenaga daripada oil and gas. Kita perlu melihat teknologi baru, ya, daripada matahari, solar contohnya, ataupun dari sumber-sumber lain. Okay. So ini adalah adaptasi terus yang kita boleh dapati menggunakan teknologi-teknologi tadi dalam bidang. Contohnya ini adalah di dalam bidang pertanian, ya. Secara dalam bidang pertanian, bila kita menggunakan aplikasi teknologi, kita menggunakan solar, kita menggunakan payment system, kita dapat menggerakkan ekonomi kita, culture dan sebagainya. Dan secara amnya, bila kita melakukan transformasi dalam satu bidang dengan melihat kepada teknologi-teknologi baru, kita akan memberi impak, ia akan dapat memberi impak yang besar kepada sektor itu juga dan juga sektor-sektor lain seperti juga pelajaran, sektor air, alam sekitar dan sebagainya. Okay. Ini adalah beberapa projek yang kita jalankan di MIMOS, ya, yang berdasarkan kepada kejuruteraan yang R&D, ya. Salah satunya adalah Graphite Ink Printable Electronics, yang ini menggunakan bahan terbaru, termaju untuk yang murah dan dapat memberi aplikasi yang lebih besar kepada sektor otomotif dan juga sektor-sektor lain, termasuk juga pertanian. Kedua adalah kita melihat kepada otomasi, kepada penggunaan mekanasi dan otomasi dalam sektor utama negara seperti dalam pertanian dan kelapa sawit,
ya. Yang ketiga adalah pembangunan power inverter dan access tracker. Keempat adalah pembangunan non-invasive hemoglobin sensor. Keenam adalah untuk melihat pembangunan sensor untuk quality control di kilang pemprosesan minyak kelapa sawit. Keenam adalah pembangunan autonomi dan tracking di dalam perkilangan yang menggunakan AGV dan juga CNC machine yang dapat bekerjasama collaboratively. Okay. Keempat adalah pembangunan fiber optic sensor for monitoring. Ini banyak digunakan untuk monitoring kualiti di dalam sektor perkilangan. Ketujuh adalah kelapan adalah pembangunan teknologi blockchain untuk halal dan juga custom. Bagaimana kita menggunakan blockchain ya untuk proses pembelian atau pengurusan supply chain di dalam barang-barang tertentu seperti daging, seperti ayam dan sebagainya menggunakan konsep blockchain. Dan ini adalah salah satu juga projek iaitu menggunakan AI based energy demand monitoring. Okay. Kita dapati salah satu benda yang Malaysia dapat sumbang adalah dari segi pembangunan sensor. So MIMOS sebagai salah satu pusat pendidikan R&D dan pembangunan Malaysia berkecimpung dalam bidang pembangunan sensor ini. Kita lihat klip video ini sebentar. Mampu bangunkan lebih banyak produk digital termasuk teknologi sensor. Menerusi pelbagai program berasaskan digital untuk melahirkan bakat tempatan. Untuk itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menerusi MIMOS bakal melancarkan program transformasi digital Jun depan. Antara bidang tumpuan yang kita nak juga beri peluang ialah bidang pembangunan sensor. Sensor teknologi, ini sangat penting. Jadi dengan data yang kita dapati, kebanyakan industri AI ni, industri artificial intelligence, sensornya diimport. Belum lagi dibangunkan di negara kita secara total. Jadi dengan adanya latihan-latihan sini, bidang sensor tu ataupun teknologi sensor boleh kita bangunkan di negara kita sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara MIMOS dan Huawei Malaysia. Dengan mampu bangunkan. Okay. So itu kita adalah sisipan daripada satu berita daripada TV3 mengenai pembangunan sensor yang kita terajui di MIMOS. Ya, data menunjukkan kebanyakan sensor untuk kegunaan sama ada Internet of Things ataupun penggunaan AI. Sensor-sensor itu kita kebanyakannya diimport daripada luar negara. Dan apabila kita melihat kehadapan penggunaan sensor ini akan bertambah dan memerlukan, dan sehingga bilalah kita perlu import ataupun membawa masuk sensor-sensor daripada negara. Iaitu kita cuba untuk membangunkan sensor-sensor itu di dalam negara dan seramnya dapat digunakan oleh sektor-sektor pertanian, sektor-sektor perkilangan negara. Okay, ini adalah beberapa seramnya saya akan beri lalu beberapa projek yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan oleh MIMOS. Satu adalah kita melihatkan kepada pembangunan ekosistem pengurusan penyakit bagi dalam sektor pertanian. Kedua, kita melihat pembangunan grafin teknologi. Ketiga, melihat kepada otomasi di dalam bidang kelapa sawit. Dan keempat juga adalah kelapa sawit. So ini adalah satu projek yang kita lakukan untuk mengawal, untuk melihat ya, kadar keracunan ataupun bidang racun yang digunakan oleh petani-petani di luar sana. Dan data-data ini akan dipungut dan diletakkan di dalam sistem dan kita menggunakan artificial intelligence untuk proses data ini. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat sama-sama untuk melihat data ini dan juga melakukan intervensi sekiranya memerlukan. So ini adalah projek yang POC yang telah dilakukan bersama Department of Agriculture atau Jabatan Pertanian. So ini adalah kita melihat kepada data-data yang telah sedia ada di Jabatan Pertanian dan data-data itu akan diproses dan diolahkan
dan dilakukan analisis menggunakan algoritma itu yang telah dibangunkan oleh penyidik-penyidik kami di BIMOS. Dan daripada dapatan daripada proses ini, dia dapat mengenal pasti punca kerosakan pokok padi, purata serangan dan sebagainya. Pada masa yang sama juga maklumat daripada satelit untuk mendapatkan maklumat yang secara real time juga untuk memberi juga dimasukkan dalam sistem, dan ini akan dapat memberi data yang lebih tepat dan jelas. Dan kedua adalah pembaharuan ataupun ada teknologi yang digunakan untuk pembangunan pembaharuan sektor kelapa sawit. Ini adalah kita dapati sejak berlakunya COVID-19, kebanyakan pekerja luar negara telah pulang negara dan mereka tidak dapat datang ke dalam negara kita balik untuk bekerja kerana mereka tidak dapat keluar negara. Dan ini akan menyebabkan kebanyakan buah-buah kelapa sawit di dalam ladang masak dan tidak dapat dipungut. Oleh itu kita melihat kepentingan teknologi, dan untuk menghasilkannya itu kita perlu lakukan penyelidikan dan juga pembangunan R&D secara, kerana kita sebagai yang menjalankan pertanian ini, kita lebih arif mengenai keperluan dan sektor ini. Dan kita di MIMOS kita melihat ini adalah sektor yang utama yang kita perlu memberi tumpuan yang lebih. So apa yang kita lakukan ini adalah kita membangunkan sistem mekanasi dan juga otomasi untuk mengenal pasti buah-buah yang boleh dipungut menggunakan LiDAR dan sebagainya, dan pada masa yang sama menggunakan teknologi juga untuk buah itu. Kita juga menggunakan melakukan pembangunan UGV untuk bergerak di dalam bidang ladang kelapa sawit. Kita juga melihat kepentingan ini teknologi yang kita panggil Inspectra, iaitu kita dapati salah satu perkara yang dijalankan di dalam kilang pemprosesan minyak kelapa sawit adalah dari segi quality control. Secara amnya semua sampel akan diambil untuk memeriksa kualiti setiap minyak yang hasil daripada prosesan buah kelapa sawit tadi, dan mereka melakukan secara manual. MIMOS datang dengan memberi nilai tambah dengan mengeluarkan optical sensor probe dan juga sistem Inspectra ini, yang kita dapat lakukan pemeriksaan kualiti minyak kelapa sawit itu secara terus dan tanpa perlu mengeluarkan sampel daripada mesin. Ini adalah proses yang kita lakukan di kilang Saimdabi di KKS Tenda Marat. Kita telah berjaya melakukan proof of concept of this technology. Okay. Dan kita perkara benda-benda baru di dalam emerging teknologi lain yang kita lihat juga penting dalam grafin. Kita dapati grafin juga boleh memberi impak yang lebih besar, bukan saja dalam sektor elektronik dan elektrikal, dan juga sektor-sektor pertanian juga kita boleh kenal pasti grafin. Grafin adalah secara amnya adalah sejenis bahan terbaru yang telah dikenal pasti yang boleh memberi impak yang bersifat konduktor, dan kita boleh hasilkan sensor menggunakan grafin dan sebagainya. Okay, saya rasa situ sahaja perkongsian saya pada hari ini. Secara amnya saya dapat tutup dengan beberapa perkongsian ini dengan beberapa dapatan. Pertamanya, pembangunan sektor yang berdasarkan kejuruteraan amat penting bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara. Kita perlu memfokuskan teknologi smart ataupun smart teknologi bagi meningkatkan produktiviti dan nilai tambah kepada sektor pertanian dan servis negara. Kemajuan di dalam mekanasi dan otomasi intelijen
membantu sektor perkilangan dan servis bagi meningkatkan pengeluaran. MIMOS sebagai sebuah agensi pendidikan termaju membantu merancangkan lagi pembangunan sektor ekonomi negara. Kami adalah salah sebuah pusat R&D yang bercimpung dalam R&D berdasarkan kejuruteraan ini, melalui membangunkan sektor-sektor yang mempunyai impak yang tinggi kepada negara seperti pembangunan mekanasi, intelligence dalam AI, machine learning dan juga nilai bahan-bahan terbaru, bahan-bahan termaju. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih dan saya beri balik kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nordin Ramli, panjang lebar ya. Oh, kejuruteraan ini memang hebat, macam-macam yang kita lihat dari penyampaian Dr. Nordin tadi. Ada beberapa soalan di sini. Apakah bidang fokus pembangunan R&D bagi pihak MIMOS pada masa sekarang, Dr. Nordin? Terima kasih Cik Lauren. Ya, saya tidak nyatakan di awal tadi ya. Sebenarnya MIMOS, kita di MIMOS selalu melihat kepada sektor-sektor yang berkepentingan kepada negara. Dan ia bukanlah satu sektor yang kita cari begitu saja. Itu telah dikenal pasti melalui proses tertentu, dapatan atau perbincangan dengan pemegang-pemegang taruh. Dan secara amnya kita di saat ini daripada tahun 2021 hingga tahun 2025 kita memfokuskan kepada beberapa empat bidang atau 4+1, 4 bidang utama dan 1 bidang strategik negara yang ditumpukan oleh MIMOS, dan kita dapati 4+1 ini memberi impak yang lebih pada negara. Yang pertama adalah renewable energy and social grid, iaitu melihat kepada pembangunan sektor tenaga baru ataupun boleh ubah yang boleh memberi impak kepada negara. Kita tidak boleh bergantung lagi kepada sektor ataupun pengeluaran minyak mentah daripada bumi ya. Kita perlu melihat tenaga yang datang daripada sektor lain. Kedua adalah kita melihat kepada electrifying mobility. Kita kan cuba memfokuskan pada pengeluaran kereta otomotif untuk komersial ya. Kita melihat kepada sektor-sektor strategik seperti penggunaan otomasi elektrikal di dalam kenderaan, untuk penggunaan kilang, penggunaan sektor pertanian, penggunaan drone untuk di dalam sektor pertanian dan sebagainya. Yang ketiga adalah sektor enhanced electrical and electronics di dalam bidang perkilangan, manufacturing. Ini adalah kita cuba melihat kepada bagaimana kita boleh memberi impak yang lebih tinggi kepada sektor pertanian. Kita dapati sektor pertanian ini memberi contribution ataupun sumbangan yang tinggi kepada negara. Bagaimana kita boleh melipat gandakan ini adalah dengan mengaplikasi data driven algorithm atau seperti AI, machine learning. Kita juga melihatkan seperti mana yang keempat adalah pembangunan sensor, di mana YB Menteri mesti juga nyatakan negara perlu melihat pembangunan sektor industri sensor ini penting kerana kebanyakan sensor kita adalah dibawa masuk daripada luar negara. Dan kita di sini kita cuba fokus kepada perkara ini. Dan pada masa yang sama dari segi sektor strategik kita melihat juga sektor ICT dan juga smart industri yang lain seperti cyber security, cloud computing, blockchain boleh memberi impak ataupun boleh bekerjasama dengan sektor-sektor atau 4 strategik area lain yang difokuskan oleh kita di MIMOS. Saya rasa itu saja Cik Lauren. Soalan seterusnya, boleh Dr. Nordin huraikan siapakah penerima manfaat teknologi MIMOS? Okey, terima kasih Cik Lauren. Secara amnya kita penerima manfaat secara amnya adalah masyarakat ya, tidak dinafikan secara jangka panjang dalam masyarakat. Kita cuba melestarikan pembangunan R&D kita kepada pembangunan yang lebih mampan dan juga memberi impak kepada sektor-sektor
strategik negara seperti sektor perkilangan, sektor servis, sektor pertanian dan sektor transportation. Penerima manfaat secara amnya adalah industri dan juga universiti dan juga pusat-pusat penyelidikan yang lain dan juga kerajaan. Yang penting adalah teknologi-teknologi yang dibangunkan ini adalah untuk diberikan kepada syarikat-syarikat SME untuk mereka mengaplikasi dan dibangunkan ditambah baik teknologi-teknologi ini untuk kegunaan sektor-sektor tertentu ataupun dilakukan secara bisnes oleh mereka. Dan ini adalah hasil daripada produk-produk yang kita bangunkan di dalaman. Okay. Secara amnya adalah masyarakat lah yang akan penerima manfaat yang terakhir sekali yang kita rasa penting di dalam ekosistem ini. Lauren? Dr. Nordin, apakah teknologi yang dibangunkan dalam MIMOS ni boleh digunakan untuk industri tempatan? Ya, terima kasih Cik Lauren. Ya, secara amnya fokus negara kita pemilihan sektor-sektor yang saya katakan di soalan yang pertama tadi. Pemilihan sektor-sektor itu adalah kita melihat kepada keperluan pemain-pemain industri kita, bagaimana mereka boleh mengadaptasi atau mengambil teknologi yang dibangunkan ini. Secara amnya teknologi-teknologi yang kita bangunkan oleh MIMOS ini adalah untuk diberikan secara konsep yang affordability ataupun menggunakan konsep licensing yang untuk mereka syarikat SME ataupun pemain-pemain industri tempatan ini untuk dibawa kepada market. Okay. Mereka boleh membuat menambah baik produk tersebut ataupun servis tersebut mengikut ciri-ciri ataupun apa yang diminta oleh pelanggan mereka nanti. Baiklah Dr. Nordin, soalan terakhir dari saya. Bagaimanakah pihak industri dapat berkolaborasi dengan pihak MIMOS dalam menjayakan agenda pembangunan R&D berasaskan kejuruteraan? Terima kasih Cik Lauren. Secara amnya pihak industri ataupun pihak akademik kita amat mengalukan penyertaan mereka bersama-sama MIMOS bagi mengayakan agenda pembangunan R&D berasaskan kejuruteraan ini. Kita MIMOS sebagai sebuah entiti berkepentingan kerajaan tidak dapat lakukan semua perkara ini sendiri. Kita memerlukan pihak industri untuk mengadaptasi atau memberikan input-input tertentu dari segi keperluan dari segi market dan sebagainya. Kita juga memerlukan ahli-ahli akademik untuk sama-sama melihat pembangunan R&D yang lebih kepada konsep asas ataupun fundamental bagi mengeluarkan dapatan-dapatan terbaru ataupun pengetahuan-pengetahuan baru yang boleh kita ketengahkan oleh MIMOS kepada masyarakat ataupun kepada pemain-pemain industri. Secara amnya kita memang mengalu-alukan penyertaan pemain-pemain industri ataupun ahli-ahli akademik ataupun masyarakat sama-sama mengambil tenaga bagi memacu membangunkan kejayaan bangunan penyelidikan dan pembangunan R&D berteraskan kejuruteraan ini. Mereka boleh datang ya secara amnya MIMOS ya, kita boleh datang contohnya di industri pelajar-pelajar industri boleh datang melawat ataupun pensyarah-pensyarah industri boleh melakukan attachment di MIMOS untuk sama-sama bekerja dengan engineer ataupun peneliti MIMOS bagi buat di dalam beberapa projek yang boleh bekerja sama. Kita juga mengalu-alukan syarikat-syarikat untuk memberi bekerjasama dengan kita sekiranya mereka ada segi-segi kepentingan masalah. Contohnya mereka tidak dapat melakukan pelaburan dalam R&D, bolehlah bekerjasama dengan kita di mana MIMOS akan melihat melakukan R&D itu untuk syarikat-syarikat ini. Secara amnya kita boleh
melihat ini adalah ekosistem yang tertera di dalam dalam slide ini. Ini adalah ekosistem yang kita alu-alukan. Kita di BIMOS kita memfokuskan 4 area ataupun 4 utama, bahagian utama dan juga satu sektor strategik yang dibangunkan. Dan ini memerlukan sumbangan ataupun kerjasama dengan semua pihak, termasuklah juga angel investor, agencies, funding agencies dan sebagainya. Apa yang kita boleh hasilkan, BIMOS boleh hasilkan dari segi sumbangan kolaborasi ini adalah dari segi pembangunan IP, teknologi licensing, kita boleh hasilkan syarikat-syarikat kerjasama, kita boleh menghasilkan new talent pada market, kita juga boleh menghasilkan kerjasama antara pusat-pusat pendidikan dan kebasan. Ya. Dan kita tidak boleh nafikan partnership dan collaboration ini sangat penting. Sekiranya kita ingin melakukan R&D yang berdasarkan kejutan ini, bukan sahaja di peringkat pembangunan, dan kita harap kita boleh mempertengahkan produk-produk ini dikomersialkan. Dan ini memerlukan kolaborasi yang berterusan, bukan hanya one time off, dan ini amat-amat penting. BIMOS juga alukan sekiranya syarikat-syarikat ingin bekerjasama dengan BIMOS untuk melihat masalah-masalah tertentu yang mereka hadapi, mengikut kontrak research dan sebagainya. Dan kita boleh bergerak ke arah itu menggunakan konsep of contract research. Dan kita secara akhir sekali saya ingin memanggil semua ahli akademik untuk sekiranya mereka melihat untuk datang ke BIMOS dan bekerja sama dengan penyelidik-penyelidik kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Sekiranya mereka ingin buat attachment, sabbatical ataupun sebagainya, kami amat mengharapkan atau mengalu-alukan mereka dan bolehlah merujuk kepada email ini untuk menghantar CV mereka. Itu saja Cik Lauren, harap jawapan memuaskan dan Okey, terima kasih Dr. Nordin di atas penyampaian Dr. Nordin yang begitu berisi sekali, dan juga untuk memanggil penyidik-penyidik dari seluruh pelosok Malaysia ini untuk datang ke BIMOS untuk sama-sama pelajari dan sama-sama membangunkan teknologi-teknologi yang terbaru. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Nordin Ramli. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja dari saya, Lawrence. Sehingga kita jumpa lagi. Salam mesra dan jangan lupa untuk layari laman web mengusainsnegara.com untuk info terkini.